بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الفاتحين بهديهم إلى حقيقة المجازة. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار، وآله الأطهار وأصحابه الأخيار، عدد نعم الله وإفضاله. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا، واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. خير ما أحييكم به تحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya muliakan Tuan Imam yang berusaha ahli jawatan kuasa masjid, yang saya cintai para asatizah alim ulama, dan seterusnya yang saya kasihi tetamu-tetamu Allah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan peluang kepada kita untuk kita sama-sama memperbaiki segala amal kita, untuk kita mempersiapkan bekalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apabila seseorang yang telah diberi hidayah oleh Allah, maka hendaklah langkah yang pertama dia mulai dengan menuntut ilmu. Ilmu yang pertama dia perlu tuntut adalah ilmu tauhid, ilmu usuluddin. Belajar sifat 20. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Supaya apa? Supaya kejap, supaya kukuh iman di dalam hati kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Iaitu kita belajar sifat 20 supaya akal kita dapat merasai, dapat menyaksikan. Sebab tu kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Bersaksi di situ bukan melihat dengan mata, bukan macam kita tengok kipas atas kepala kita nampak seketul. Bukan kita boleh rasa dengan tangan kita, bukan kita boleh dengar dengan telinga kita, bukan kita boleh rasa dengan lidah kita, bukan kita boleh hidup dengan hidung kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi kita menyaksikan bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah adalah dengan akal kita, melalui kita belajar sifat 20. Setelah dah masuk dalam akal, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka kita kena bawa masuk daripada kepala akal kita turun ke dalam hati kita, turun ke hati sanubari kita, supaya kukuh dan teguh di situ. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nak bawa masuk tu Allah susah bukan mudah. 2 jekal daripada kepala turun ke hati, 2 jekal Tapi nak bawa masuk susah. Mulut boleh bercakap Allah kuasa, Allah beri makan, Allah beri kenyang, Allah beri rezeki. Tapi kalau kerja tak ada, mula susah hati. Bila sakit kita yakin yang menyembuhkan Allah, tapi hati susah, bimbang. Pasal apa? Pasal tak kejap lagi masuk dalam hati. Iman tu tak kejap lagi masuk dalam hati. Sebab tu sahabat radhiyallahu anhum ajma'in
Antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi rahmatullah alaih, bahawasanya Sayyidina Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu wa ardah, selalu dia pergi pegang tangan kawan dia. Mari sekejap kita duduk-duduk, kita sembang-sembang pasal akhirat, kita sembang-sembang, kita borak-borak pasal Allah, supaya bertambah iman kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam riwayat yang lain, saya tak ingat nama imam yang meriwayatkan hadis itu, saya tak berani nak sebut, takut tersilap. Tetapi yang pasti bahawasanya Sayyidina Umar radhiyallahu an, selalu dia pegang seorang ataupun dua orang tangan kawan dia. Mari kita duduk-duduk sekejap, kita tambah iman kita, bicarakan pasal Allah, bicarakan pasal akhirat, pasal syurga, pasal neraka, pasal kubur, supaya datang yakin kepada akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi SAW bersabda, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kamu. Sahabat tanya, guana nak perbaharui iman kami? Aktsiru min qawli la ilaha illallah, perbanyakkan menyebut kalimah la ilaha illallah, iaitu memperbanyakkan menyebut mafhum, makna kalimah la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu billah, berimanlah kepada Allah. Guana maksudnya tambahkan iman. Dah beriman dah, tambahkan lagi iman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kerana itulah bermulanya apabila Allah Subhanahu wa taala beri hidayah kepada kita, maka langkah yang pertama kita kena pergi belajar, dan seterusnya mempraktikkan, membicarakan, bercakap, supaya masuk ke dalam hati kita. Ilmu yang kedua, kata musannif, kemudian wajib atasmu bahawa belajar barang yang lazim, yakni yang mesti. Wajib ke atas kita belajar barang yang mesti, perkara yang mesti, iaitu barang yang wajib atasmu mengerjakan dia barang, daripada segala wajib syar'iyah, atas barang yang umpama yang disuruh dengan dia, dengan barang yang umpama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, supaya engkau mengerjakan dia barang yang disuruh, yang demikian itu. Kita kena pergi belajar hukum syarak, perkara-perkara yang wajib kita buat sebagai hamba Allah, maka kita kena pergi belajar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita kena pergi belajar pasal semayang, pasal puasa, zakat, haji, dan segala perkara-perkara yang apabila kita nak buat, maka ada hukum di situ. Kita nak sewa rumah kita, maka kena pergi belajar dalam kitab fiqh. Kita nak berniaga, maka kena pergi belajar. Kita nak buat pawah, ya, kita ada lembu, kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita ada lembu, kita nak bagi ke orang pera, maka kita kena pergi belajar. Segala perkara-perkara yang kita nak buat, maka kita kena pergi belajar supaya tak salah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan barang yang lazim engkau meninggal akan dia akan barang, daripada segala yang ditegah, supaya engkau tinggalkan dia, yakni segala yang ditegah, yang demikian itu. Dia belajar pula perkara-perkara yang Allah larang, perkara-perkara yang Rasulullah tegah, dia belajar. Dan jika tiada, apabila kita tak pergi belajar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila tak pergi belajar, maka betapa engkau mengerjakan dengan taat yang tiada engkau ketahui akan dia, akan taat. Apa ia dan betapa ia taat.
Apabila kita tak belajar, maka kita tak tahu apa perintah Allah, guana nak buat, kita tak tahu. Maka kita akan cuba ikut-ikut orang. Kita bersangka-sangka. Agama tak boleh bersangka-sangka. Agama tak boleh pakai dengan akal. Agama kena ikut perintah Allah, cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Maka betapa wajib bahawa engkau perbuat atau betapa engkau menjauhkan ma'asi yang tiada engkau ketahui bahawasanya ia ma'asi, maksiat. Bila kita tak tahu perkara tu wajib, maka kita tak dapat buat 100% sempurna. Hak tahu dah pun tak boleh nak buat 100% sempurna. Nak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tahu semayang, enggak? Semayang kita tahu bahawasanya dalam semayang kena ingat Allah saja. Tahu. Tapi nak buat Allah susah Angkat takbir Allahu Akbar tu imam waladhdallin tu macam-macam dah fikir. Sebab susah. Dan betapa engkau menjauhkan ma'asi, nak tinggal maksiat, yang mana kita tak tahu benda tu maksiat, maka orang akan langgar dan buat. Macam budak-budak ni duduk main dalam telefon, main judi hak dalam telefon tu, RM1, RM2 ya dia kata main. Kadang-kadang untung bolehlah dapat RM10. Main-main je, bukan judi sungguh, bukan beli nombor ekor. Main tekan je. Tekan kalau sama nak boleh dapat 100, 200. Budak-budak ni main. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Main game PUBG. Ada sembah berhala dan sebagainya. Tembok orang Islam dan sebagainya. Dia tak tahu perkara itu ma'asi, maksiat. Maka dia pergi langgar belaka. Kenapa tak tahu? Kerana tak belajar. Hingga jatuh dirimu di dalamnya, di dalam ma'asi. Bila kita tak tahu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perkara itu maksiat, maka kita akan jadi jatuh dalam ma'asi, dalam maksiat. Maka ibadah yang pada syarak itu seperti bersuci, ambil wudu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mandi junub. Ada orang budak-budak sekolah ni bila kita tanya dia guana mandi junub, maka dia kata mandi junub tu macam mandi biasa je lah, cuma niat je beza. Seperti dia ajarmu cikgu kat sekolah, mandi junub tu mandi macam biasa, cuma bezanya niat. Mandi biasa tak payah niat. Berat. Ni berat ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan sembahyang, maka kita kena belajar. Dalam wuduk kena belajar. Perkara yang wajib, perkara yang makruh, perkara yang sunat dalam wuduk. Guana makruh dalam wuduk, contoh saya bagi. Sunat kita basuh 3 kali, wajib basuh sekali. Muka contoh, kita basuh muka, kali yang pertama wajib. Kalau kita basuh 2 kali, maka jatuh hukum dia makruh. Kalau kita basuh 3 kali, sunat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semayang itu juga. Ada semayang yang wajib, ada semayang yang kalau kita buat jadi makruh, ada semayang yang sunat, ada semayang yang haram kita buat pada waktu itu, maka jadi dosa kalau kita buat, dan sebagainya. Puasa begitu juga. Maka semuanya kita belajar supaya kita tak jatuh dalam ma'asi. Wajib bahawa engkau belajar akan ibadah dengan segala hukumnya dan segala syaratnya, hingga engkau dirikan dia taat. Kita kena pergi belajar segala perkara, segala ibadah yang kita nak buat, segala perkara yang berkaitan dengan hukum ahkam, supaya kita dapat buat sesempurna yang mungkin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
maka terkadang engkau mengekalkan atas suatu beberapa tahun dan beberapa masa daripada barang yang membinasakan dia barang atasmu air sembahyang kamu dan sembahyang kamu, dan yang mengeluar keduanya, yakni air sembahyang dan sembahyang itu, jatuh keduanya, air sembahyang dan sembahyang yang berbetulan sunnah, dan engkau tiada mengetahui dengan yang demikian itu. Ada kala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad duk buat macam tu lama dah, tapi tak tahu. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang ni dia belajar ambil wuduk zaman sekolah rendah, lepas tu tak belajar-belajar dah. Anak masa kat sekolah rendah tadika dulu, darjah 1, anak basuh tangan, anak cikgu ajar, sahaja aku ambil wuduk kerana Allah. Contoh. Maka bila besar dia buka paik, buka paik, basuh tangan. Masa tu dia niat, sahaja aku ambil wuduk kerana Allah. Dia pun ambil tadah air basuh muka. Sah tak wuduk dia? Tak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa pasal niat dia semasa dia basuh tangan, patutnya masa air sentuh pada muka, Allahumma salli ala sayyidina. Tapi dia tak tahu, maka dia terus menerus begitu. Dah kalau wuduk lagu tu mayang, habis dah lah. Anak. Ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia semayang, mari semayang kat masjid, Allah Subhanahu Wa Taala pilih dia semayang kat masjid, tapi dia tak belajar cara-cara nak jadi makmum. Dia ni tak tahu hak mana satu makmum. Dia ni makmum muwafiq ataupun makmum masbuk. Dia tak tahu. Dia tak tahu takrif definisi muwafiq, makmum muwafiq ataupun makmum masbuk. Maka apa jadi? Tu imam baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lepas baca Fatihah, tu imam baca surah. Nak? Tadi tu imam baca Izaja. Nak? Innahu kana tawwa. Innahu dia pun berlari, masuk dalam saf. Nak? Allahu akbar, dia angkat. Tu imam innahu kana tawwaba, Allahu akbar. Sami'allah, dia baru nak rukuk. Tu imam sami'allahu liman hamidah, dia sami'a, dia pun Allah rukuk. Oleh kerana dia tak tahu dia ni makmum masbuk, maka KG dia kata aku dapat dah 1 rakaat, sempat lagi tadi dengan tu imam, sempat lagi tadi dia kata. Dia tak perhati. Sebab apa? Tak tahu. Ada tak orang buat lagu tu? Ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka dia bagi salam bersama-sama dengan tu imam. Orang semayang 3 rakaat, dia bahang semayang 2 rakaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau semayang subuh contoh, makmum muwafiq dengan makmum masbuk kena faham. Saya bagi mudah. Makmum masbuk ialah makmum yang tak sempat baca Fatihah. Itu secara ringkas. Makmum muwafiq ialah makmum yang sempat baca Fatihah. Contoh, tu imam semayang subuh, kita semayang subuh di masjid. Tu imam baca surah Al-Baqarah panjang, bukan 1 ayat, 1 surah dia baca. Kita kat rumah baru bangun, anak baru lepas berjimak pula contoh, dan lagi mandi wajib, anak pakai baju, tu imam tak habis lagi ni 1 rakaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, rakaat pertama tak habis lagi, 1 juzuk dia baca. Contoh, nak bagi nampak. Maka dia pun start kereta mari masjid, bawa lambat sampai masjid, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tu imam tak rukuk lagi.
dia pun Allahu Akbar sepak baca Fatihah, maka dia dikira muwafiq. Kalau dia ambil daripada awal, sebelum tu imam baca Fatihah lagi dia dah takbir dah, tapi tu imam baca satu ayat ataupun dua ayat, lepas Fatihah baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allahu Akbar, dia ni makmum muwafiq ni daripada awal ke tadi. Tu imam tak baca Fatihah lagi, dia dah ada dah akad takbir dah sekali. Lepas tu imam akad takbir, dia akad takbir, maka dia hukum makmum muwafiq. Maka kerana itu dia boleh baca sampai habis Fatihah dia, dan dia kena baca sampai habis Fatihah dia. Anak hamba tu kena belajar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang mari sembahyang Jumaat, tu imam dah baca tahiyat dah sembahyang Jumaat, dia baru mari gedek mari Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akad takbir, kek gi dia bangun tambah 2 rakaat. Oh beres mu. Beres. Anak selalulah dia buat lagu tu. Maka apa jadi? Jadi gini, punah, tidak jadi molek. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walhal sembahyang Jumaat dia kena dapat 1 rakaat, baru dia boleh tambah. Maksudnya rakaat yang kedua tu dia sempat rukuk bersama tu imam sekadar subhanallah, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka baru boleh dia tambah 1 rakaat. Tu pun dalam kitab fiqh kata rakaat yang kedua tu nanti dia tak boleh baca slow dia kena baca kuat. Tu dalam kitab fiqh sebut, bukan saya sebut ni. Syekh Daud Fatani kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Buka kitab fiqh hak paling kecil sekali, hak untuk orang awam, cukup dah. Kalau kita belajar kitab Jawi ni, hak paling kecil sekali dalam ngajar masjid-masjid ni, Munyatul Musalli. Dalam tu cukup dah, ada belaka dah pasal sembahyang. Dia khas untuk sembahyang sahaja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka dia kata apa? Kena baca kuat Orang tu kena baca kuat. Kuat macam tu imam baca. Bila fikir-fikir balik, sungguh, bila dia baca kuat, minggu depan taubat dia mari awal. Nampak? Tetapi kalau dia tak dapat tahiyat baru mari, maka dia kena tambah 4 rakaat. Dia tak boleh buat tambah 1. Tapi oleh kerana tak tahu, dia terus macam tu. Ramai ada orang macam tu, ramai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan terkadang melintangi bagimu sesuatu yang kesamaran, dan tiada engkau dapat akan tempat bertanya akan dia akan sesuatu daripada yang demikian itu, dan tiada engkau mengetahui dan tiada engkau belajar akan dia akan sesuatu yang kesamaran. Ada kala kita duk fikir lama dah, betul ke? Mana? Maka kita tak tanya orang, kita buat andaian sendiri-sendiri. Setiap benda kita kena pergi tanya. Benda yang kesamaran pada benda yang kita rasa fikir tak tembus, maka kita pergi tanya, sampai kita dapat jawapan. Ni orang duk balah pasal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad istighfar. Orang duk viral kata istighfar hak kita tu imam baca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum huwal hayyu. Salah dia kata, kena baca huwal hayya. Peninglah orang. Walhalnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, walhal dua-dua boleh baca, dua-dua betul. Sama juga Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ada orang bubuh
Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Baris. Duk balah kata hak tu ustaz tu baca tak betul, tu imam tu baca tak betul, hak ni betul, hak dalam hadis ni, hak dalam hadis sebut Allahumma barik lana fi Rajabin. Duk balah benda kok. Kita patut tanya kepada orang yang lebih mengetahui. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu kalau kita baca Allahumma barik lana fi Rajabin, bermaksud kita ittiba' hadis. Allahumma barik lana fi Rajabin, dalam hadis sebut Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kalau kita baca Allahumma barik lana fi Rajaba, salah ke? Tak salah juga. Lepas tu kena belajar. Belajar ni susah. Rajaba, kalau baca Rajaba, kita panggil isim ghaira munsarif. Kalau kita baca Rajabin, isim isim munsarif. Kalau kita baca Rajabin, isim munsarif. Kalau kita baca ghaira Rajaba, isim ghaira munsarif. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Isim ghairu munsarif maksudnya isim yang tak boleh tanwin. Dia ada sebab-sebab dia. Dia ada 9 sebab yang menyebabkan tak boleh tanwin. Disebutkan dalam kitab Alfiyah Nahu. Ijma' wazin adilan anif bima'rifatin rakib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebahagian ulama bahasa mengatakan bahawasanya kalau baca Rajaba bermaksud Rejab ini. Ya Allah, berkatilah untuk kami pada bulan Rejab ini. Ini bulan hak ni hak kita tengah duduk ni. Kalau baca Rajaba. Tapi kalau kita ittiba' hadis baca Rajabin, dia ada 2 makna. Pertama, dia boleh jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad muayyan. Maksudnya boleh jadi makna dia atas qasad, atas niat orang hak baca tu. Boleh jadi diminta, ya Allah bagilah keberkatan kepada kami pada bulan Rajab ini. Baca Rajabin juga. Ataupun makna yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seluruh Rajab. Hak lepas-lepas pun termasuk. Ya. Jadi dah nak baca hak mana? Ikut suka. Tapi jangan salahkan orang semua. Jangan balah. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal dia ilmu ni susah. Ilmu ni perlu kepada mujahadah. Ya, mujahadah. Tu baru ilmu. Kita ni nak dapat Islam, orang-orang dahulu mujahadah jaga agama ni. Sanggup perang demi menjaga agama. Kita tanah Melayu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pedagang-pedagang daripada India bawa rempah ratus mari ke Malaysia. Hak tu samaran, hak tu Myanmar. Tapi tujuan apa? Tujuan dakwah. Nak mari sebar Islam ke tanah Melayu. Susah payah mereka itu adalah kerana susah payahnya raja yang asal-asalnya yang menyebabkan seluruh India jadi Islam. Mana? Taj Mahal terbina dan sebagainya. Banyak nama-nama bandar-bandar Islam kat sana. Mana? Islamabad dan sebagainya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka susah payah raja tadi ni, raja tu telah melihat bulan terbelah. Maka dia cari berita sehinggalah dia dengan rombongan dia pergi berjumpa dengan Rasulullah masuk Islam. Maka Rasulullah hantar sahabat-sahabat hantar siapa? Hantar penduduk Taif yang masuk Islam selepas Fatah Mekah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kerana susah Nabi SAW lah sebenarnya kita ni boleh Islam. Jalur dia mari daripada Taif. Nabi SAW pergi ke Taif bukan sehari 2 hari. Ada riwayat mengatakan sebulan, ada riwayat katakan 40 hari pergi dan balik.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila Rasulullah jumpa dengan pemimpin-pemimpin, maka pemimpin-pemimpin tu maki Rasulullah, hina Rasulullah. Tak cukup dengan tu, Rasulullah tak putus asa. Rasulullah pergi dari rumah ke rumah, jumpa orang tua, jumpa budak-budak, jumpa remaja-remaja, nak suruh terima Islam, nak suruh terima kalimah la ilaha illallah. Tapi apa jadi? Bila Rasulullah nak balik, puak-puak hak kaya ni dia upah duit kat budak-budak remaja yang nakal, yang buah, supaya lempar batu cederakan Rasulullah. Maka mereka lempar batu ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sampai Rasulullah jatuh. Bila Rasulullah jatuh, Rasulullah bangun. Bangun, dia kata, bangun. Dia sepak-sepak suruh bangun. Maka Rasulullah bangun. Bila Rasulullah bangun, Rasulullah jalan lagi. Dia pelekong lagi dengan batu, dia baling lagi dengan batu. Berkali-kali Rasulullah jatuh, dia suruh Rasulullah bangun, dia lempar lagi, sehingga penuh muka Rasulullah dan kaki Rasulullah penuh darah. Sehingga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kasut Rasulullah tu berkocak dengan darah. Kalau tak sabar Rasulullah, kalau tak mujahadah Rasulullah, sudah tentu binasa. Rasulullah berhenti, dah keluar daripada Taif. Rasulullah duduk. Rasulullah angkat tangan doa, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas. Anta arhamur rahimin, anta rabbul mustad'afin, wa anta rabbi ila man takiluni, ila ba'idin yatajahhamuni, aw ila aduwin mallaktahu amri, illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Rasulullah kata, wahai Tuhanku, aku mengadu kepadamu betapa lemahnya aku, betapa tak mampunya aku. Rasulullah tak kata, wahai Allah, kenapa engkau tak beri hidayah kepada mereka, hancurkan mereka. Rasulullah tak doa gitu. Wahawani 'ala nas, betapa hinanya aku pada pandangan manusia. Anta arhamur rahimin, engkaulah Tuhan yang maha penyayang. Anta rabbul mustad'afin, engkaulah Tuhan yang menjaga orang-orang yang lemah. Anta rabbi, engkaulah Tuhanku. Ila man takiluni, ke arah mana engkau nak hantar aku, kepada siapa engkau nak letak aku. Ila ba'idin yatajahhamuni, kepada orang asing yang menghalau aku. Au ila aduwin mallaktahu amri, ataupun ke Mekah balik, yang mana musuh-musuh aku menguasai aku, sahabat-sahabat lemah, letih dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa Nabi kata? Illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Kalau engkau tak marah kepada aku ya Allah, fala ubali, aku tak kisah. Kerana perjuangan, kerana susah payah Rasulullah itulah maka kita dapat Islam. Maka kita nak dapat Islam ni, kita kena ada susah payah. Susah payah yang pertama kita kena buat selepas dapat hidayah adalah kita pergi belajar. Macam tuan-tuan ni Masya Allah, luangkan masa lepas maghrib, lepas subuh dan setiap kuliah, tuan-tuan duduk, lawan nafsu, duduk. Walaupun tak seronok, walaupun ustaz kat depan ni ustaz kapung sahaja, duduk juga. Dengan cara itulah Allah Subhanahu wa taala akan beri kepada kita semua kefahaman insya-Allah. Jadi insya-Allah kita sambung lagi sekiranya diberikan umur yang panjang. Kita doa sedikit pada bulan Rejab ini, minta masa sikit, minta doa, minta kita sama-sama amin, supaya Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita daripada musibah, selesaikan semua masalah kita supaya kita dapat kembali cepat-cepat. Khususnya pada bulan Ramadan ni kita dapat mengimarahkan masjid seperti tahun-tahun yang sebelum ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dhal quwwatil matin wa ya rahimal masakin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau ampunilah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Kami banyak dosa kepadamu, ya Allah. Kami buat dosa secara diam-diam, ya Allah. Kami buat dosa secara terang-terangan, ya Allah. Kami buat dosa secara melampau, ya Allah. Kami tak kisah sebelum ni, ya Allah, kami buat dosa, ya Allah, sehingga Engkau hukum kami dengan musibah-musibah dan segala macam dugaan, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Engkaulah yang Maha Pengampun, ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah segala dosa ibu bapa kami, ya Allah. Mereka bersusah payah, ya Allah, mencari kerja, mencari nafkah, ya Allah, untuk membesarkan kami, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Kau ampunilah segala isteri-isteri kami, ya Allah, anak-anak kami, ya Allah, adik-beradik kami, ya Allah, dan seluruh orang Islam, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, rahmatilah kami semua, ya Allah. Rahmatilah kami semua, ya Allah. Rahmatilah kami yang dalam masjid ini, ya Allah, dan di luar masjid, ya Allah. Berilah hidayah kepada orang Islam, ya Allah. Jadikanlah kami asbab hidayah kepada orang kafir, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, musibah yang Kau timpakan kepada kami ini sudah lama, ya Allah. Ya Allah, kami rindu untuk sembahyang secara dekat, ya Allah. Sebelum ni kami tak suka nak dekat-dekat, ya Allah. Sebab kami, ya Allah, bagilah imarah masjid kami, ya Allah, seperti dahulu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami nak bulan Ramadan kami imarah, ya Allah. Masjid kami penuh, ya Allah. Ya Allah, masjid kami ni luas, ya Allah. Penuhilah masjid kami tahun ini, ya Allah. Hindarkan musibah yang menimpa kami, ya Allah, dan seluruh orang Islam, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, berilah hidayah kepada kami, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, matikanlah kami di tempat yang baik, ya Allah. Matikanlah kami secara husnul khatimah, ya Allah. Bagilah kami boleh mengucap kalimah la ilaha illallah di akhir kalam kami, ya Allah. Ya Allah, permudahkanlah segala urusan kubur kami, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, bagilah kami bangkit dengan muka yang berseri-seri, ya Allah. Bagilah kami boleh berjumpa dengan Rasulullah, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, tutuplah segala keaiban kami daripada Rasulullah, ya Allah. Kami malu depan nak jumpa Rasulullah, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, permudahkanlah segala hisab kami, ya Allah. Permudahkanlah segala hisab kami, ya Allah. Kalau Engkau hisab kami secara detail, ya Allah, maka binasalah kami, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, kami tak mampu nak lalui titian sirat, ya Allah, selama 1500 tahun, ya Allah. Kami tak kuat, ya Allah, untuk berjalan sejauh itu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Allah, Engkaulah Tuhan kami, ya Allah. Kau bantulah kami, ya Allah, di dunia dan di akhirat, ya Allah. Kami tak mampu nak buat apa-apa, ya Allah. Kami serahkan segala urusan kepadamu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.